Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terus support rancangan kita Mu Tunggu Aku Tanya bersama dengan saya Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Terima kasih yang dah like, yang dah share, yang dah subscribe rancangan kita, dan harapnya siapa yang nak ada soalan boleh terus tanya, insya-Allah saya akan cuba jawab dengan cara yang paling mudah. Harapnya jawapan saya boleh mencapai kehendak soalan-soalan. Untuk episod kali ini ada 3 soalan yang saya terima daripada Twitter pula. InsyaAllah soalan pertama saya nak baca dulu. Apakah hukum orang Islam menyentuh anjing dengan sengaja? Alasannya anjing tu kering, Ustaz. Pertama sekali kita kena ingat, anjing ini termasuk dalam najis mughallazah. Dalam mazhab Syafi'i khususnya, anjing dan juga khinzir termasuk dalam mughallazah, iaitu najis berat. Dan kita kena ingat juga, anjing ini dia memang binatang. Cuma yang zaman kita hari ini dia dah jadi binatang yang jadi macam pet peliharaan. Sebab asalnya anjing pada zaman dulu dia jadikan sebagai binatang buruan dan anjing sebagai pengawal. Kawal binatang ternakan, jaga kambing, jaga kebun, kan, jaga ladang, ataupun jadi pengawal dia. Yang mungkin orang yang tak apa nasihat, yang tak nampak jalan, maka anjing jadi penunjuk jalan. Itu asalnya, dia tak jadi sebagai pet. So bila industri berkembang dalam pet, dalam binatang ternak, peliharaan, sudah breed buat kacukan itu ini, maka orang jadi minat dengan anjing. Ada yang terlalu comel pula sehingga ada orang rasa nak pegang dia. Senang ceritanya, dia comel ke, ganas ke, manja ke. Ingat satu hadis dalam riwayat Ahmad. Ini daripada Abu Hurairah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti dara qaumin al-ansar wa dunahum dar. Satu hari, ini kata Abu Hurairah, Abu Hurairah kata Nabi SAW pernah masuk ke rumah seorang Ansar. Seorang Ansar ni berarti rumah dekat Madinah. Seorang sahabat dekat Ansar. Dan Nabi juga pernah tidak masuk ke rumah seorang Ansar yang lain. Mana orang ni Nabi masuk, rumah orang ni tiba-tiba Nabi tak masuk. Maka perbuatan tersebut menyebabkan Ansar yang Nabi tak masuk ni dia pun terasa. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau masuk rumah si fulan tapi engkau tak masuk rumah si fulan? Sedangkan dua-dua ni adalah Ansar, dua-dua ni adalah sahabat di Madinah. Maka Nabi kata, kerana dalam rumah kamu ada sanur. Sanur ni sejenis baka anjing lah. Yang Nabi kata sesungguhnya sejenis sanur ini adalah binatang yang liar. Maka sebab itu Nabi SAW tak masuk ke dalam rumah tadi. So nak katanya, bukan kerana Nabi menghina sahabat, tapi kerana Nabi tidak bersetuju dengan adanya binatang sanur, sejenis spesies anjing ataupun kucing yang liar macam ni. So Nabi tak nak masuk rumah macam tu. Anjing ini adalah binatang-binatang yang dia berbahaya. Yang keduanya dalam ikut mazhab, dia adalah binatang yang najis. Dia kira najis mughallazah, najis yang berat. Maka sebab itu tak boleh memegangnya walaupun alasan dia kering, walaupun dia tak garang, walaupun dia manja. Jadi jawapannya tak dibenarkan dalam agama sebab dia bernajis. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, ketahuilah tidak ada perbezaan di kalangan kami antara jilatan anjing, bulu anjing, badan anjing, tidak ada beza. Semuanya adalah najis. Walaupun badannya bersih, maka semuanya wajib basuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya adalah menggunakan tanah. So selagi sekalian, ingat, anjing ini adalah najis mughallazah. Dia kering ke, dia basah ke, sengaja memegang benda yang najis ini, maka hukumnya adalah haram. Walaupun nak usap kepala anjing itu, walaupun dia kering sekalipun, tapi hukumnya dibenarkan jika ada keperluan. Sebagai contoh, anjing buruan, anjing peliharaan, contoh anjing polis, ataupun anjing yang memang kita nak selamatkan, yang mungkin terdedah dengan risiko bahaya di jalan raya, yang kita perlu alihkan dia, anjing itu sakit, kita perlu pegang, orang yang bekerja di veterina, doktor haiwan sebagainya, itu adalah diharuskan, malah di ketika ini diwajibkan pegang untuk menyelamatkan binatang tadi. Dan kita juga kena ingat, ada orang yang masuk ke dalam syurga kerana memberi minum anjing dengan sepatunya. Binatang ni bukan untuk dihina, tetapi kita ada guideline, ada sempadan ataupun had-had yang dibenarkan saja. Alright, soalan yang kedua daripada Twitter. Bolehkah kita solat di rumah orang bukan Islam dan kita tak tahu di mana kiblat yang sebenar? Jika tertinggal akan jatuh dosa. Boleh Ustaz jelaskan? Pertama sekali, syarat sah solat iaitu salah satunya menghadap kiblat. Banyaklah kan syarat sah solat ni, tutup aurat, masuk waktu solat, bebas suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis. Semua ni syarat sah solat. Antara salah satunya menghadap kiblat. Okey, so soalan sekarang ni, dia Islam nak semayang tapi dekat rumah orang bukan Islam. Jawapannya boleh tak boleh? Jawapannya boleh lah, wajib semayang. Cuma yang tak bolehnya menghadap ke arah tempat sembahan dia, tu tak boleh. Dia punya depan tokong dia, depan dia punya colok ke, atau ada patung Buddha dia ke,
kebetulan kiblat kita sama dengan benda tu, yang tu yang tak boleh. So yang wajibnya tempat tu bersih. So kalau kita jadi tetamu ni, dia bagi kita bilik bersih lah kan. So kita pun sembahyang dekat situ. Isunya adalah kita kena menghadap kiblat. Kalau tak tahu kiblat macam mana Ustaz? Kita duduk dekat negara kita Malaysia sekarang ni, mudah nak tahu kiblat. Okey, even kita ada apps zaman moden, kita ada apps hari ni. Mana-mana negara dia boleh search terus. Yang penting kita punya GPS itu on, kita punya data kita, data internet kita ada. So insya-Allah kita akan boleh dapat kiblat. Kita bagi tahu je dia akan automatic search kita ada dekat mana, dia akan terus bagi kiblat kita. Let's say lah Ustaz, saya tak ada apps. Saya pun tak pandai nak tengok matahari, nak tentukan kiblat macam mana sebab matahari kita duduk kat Malaysia, negara kita timur. Kiblat dekat mana? Ke arah barat. So tengok mana arah matahari terbenam, itulah kiblat kita. Tak tahu juga Ustaz, saya tak nampak. Jadi jawapannya macam mana? Sebenarnya wajib cari kiblat. Kalau jiran sebelah dia ada tak orang Islam? Tanyalah sebelah orang Islam tu, jiran kita, jiran dia. Ni orang bukan Islam, sebelah tu Islam, tanya dia. Tak ada juga rupanya saya duduk dekat Eropah Ustaz, tak ada orang Islam dekat sini. Ini orang semua bukan Islam saja. Mana tak ada dah semua bantuan-bantuan nak tahu arah kiblat, nak tengok matahari tak boleh, GPS pun tak tahu, kompas pun tak tahu, internet pun tak ada. Ni worst case lah ni, internet pun tak ada, nak Google macam mana kiblat tak tahu juga. Maka jawapannya ijtihad. Ijtihad ni cara yang paling terakhir sekali. Di mana yang dia paling yakin? Dia rasa saya rasa sini kot. So dia pun semain zuhur sini lah. Okey, tiba-tiba nanti time asar nanti dia dah mula was-was nanti, aku nak semain asar ni, macam mana kiblat rasanya sini kot. Maka dia ijtihad sini pula. Maknanya ijtihad itulah yang memberikan dia solatnya dikira oleh Allah dan diterima sebenarnya. Yang penting dia masih menghadap kiblat dan niatnya memang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau ikut mazhab Syafi'i, ada kaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i, iaitu mana-mana solat yang tidak sempurna tadi perlu diulang balik. Let's say lah, kalau dia dah tahu betul-betul kiblatnya arah mana, dan dia ulang balik solat dia yang tak sempurna tadi. Namun ada kaul yang lemah dalam mazhab Syafi'i yang bagi tahu bahawa tak perlu untuk diulang kembali solat yang tak sempurna kiblat tadi. Alright, wallahu a'lam. Soalan yang ketiga pada Twitter. Ustaz, kenapa saya rasa dah banyak doa tapi Allah belum makbul doa saya? Saudara-saudari semua, sekarang ni kita ada kehendak. Kita jangan lupa Allah pun ada kehendak. Ini dipanggil iradah. Kita ada kehendak dan kita ada kemampuan untuk merealisasikan kehendak kita. Kita nak apa dan kita akan cari jalan untuk nak dapat apa yang kita nak. Kehendak dan kudrat. Allah juga ada iradat dan kudrat. Allah juga ada kehendak dan kemampuan untuk nak realisasikan apa yang Allah nak. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin kita selalu baca. Allah kalau dia nak apa-apa, iza arada syai'an, ini iradah. Allah akan kata kun, jadi, fayakun, maka dia akan terus jadi. So kita jangan lupa, hari ni kita asyik minta apa yang kita nak. Kita terlupa untuk minta apa yang Allah nak. Sebab tu kita stres. Sebab kita asyik fikir apa yang kita nak. Kita terlupa Allah ada banyak benda yang Allah nak bagi dekat kita, yang kita tak nak minta pun macam tu. Ya Allah, sepatutnya kita minta, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang berlaku kepada aku. Ya Allah, aku buat bisnes hari ni, Engkau lebih tahu apa yang Kau patut bagi kepada aku. Ya Allah, Kau berikanlah benda yang selayaknya sesuai kepada aku, dan janganlah Kau uji aku benda yang tak sepatutnya yang boleh menyebabkan aku jadi lemah dan sebagainya. Maka sesekali kalau kita serahkan kepada Allah dan kadang-kadang kita berusaha, maka kita taklah terlalu tertekan doa kita tidak dimakbulkan, sebab kita lupa Allah lebih tahu apa Allah nak bagi kepada kita. Cuma soalan ni kalau lebih spesifik, saya dah doa banyak tapi Allah tak makbul. Pertama, ingat kita kena betul-betul faham apa yang kita minta. Kita jangan lalai daripada apa yang kita minta. Soalnya kita hari ni pertikai Allah tak makbul. Tapi cuba kita tanya, kalau Allah tanya kita, kita faham tak apa yang kita minta? Kita lalai tak? Kita betul-betul fokus ke apa yang kita minta? Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak terima doa-doa permintaan daripada min qalbin ghafil, daripada hati yang lalai. Ramai orang minta doa lepas sembahyang tapi dia tak faham pun apa yang dia minta. So problem tu. Ramai orang baca doa kunut, ramai orang baca doa dalam duduk antara dua sujud. Kan doa tu pun dalam bahasa Arab, tapi dia tak faham pun doa tu. Tiba-tiba dia pertikai, Allah tak makbulkan doa dia. Yang kedua, kenapa doa tak makbul? Sebab dia masih buat dosa banyak, maka Allah tak makbul doa. Yang ketiga, kenapa Allah tak makbul doa? Sebab dia masih dapat sumber rezeki yang haram, Allah tak makbul doa. Yang keempat, kenapa tak makbul doa? Sebab Allah nak makbulkan doanya nanti dekat akhirat. Nabi pernah sebut, jika seseorang itu mengetahui doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia akan membantu dia di akhirat, nescaya dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, janganlah Kau makbulkan sekarang, Kau makbulkan nanti dekat akhirat. Saudari semua, sebenarnya Allah lebih tahu kenapa Allah nak bagi bila. Allah nak bagi apa dan bila Allah nak bagi apa yang kita minta. Kadang-kadang kerana Allah itu terlalu rindukan kita,
Allah sengaja tidak makbulkan doa kita. Sebab Allah lebih kenal kita. Sebab bila kita dapat apa yang kita nak, terus kita dah tak berdoa, dah tak lama dah menghadap Allah. Sembahyang pun dah biasa-biasa sebab kita dah dapat. Berbanding, cuba kita bayangkan bersama, berbanding masa kita susah, kita betul-betul mengharap, selagi tak dapat kita minta. So lama kita menghadap Tuhan, jumpa Tuhan lama sebab kita nak macam-macam benda. Maka Allah rasa sweet, Allah rasa manis berjumpa, berhubung dengan kita. Maka sebab itu sometimes ulama sebut Allah sengaja tak nak makbulkan doa kita sebab Allah rindu untuk bersama dengan kita. Dan Allah lebih tahu kadang-kadang ada orang yang dia kalau Allah beri terus dia lupa Allah, maka sebab itu Allah tak nak beri. Tapi ada juga golongan yang dia tak minta, Allah beri untuk supaya dia terus melupakan Allah sebab memang Allah benci dia. Sebab tu kena ingat, Allah bagi kita nikmat bukan semestinya kerana Allah sayang. Ada ketikanya kadang-kadang Allah tak beri kita nikmat, kerana itulah Allah sayang kita supaya kita terus dekat dengan Allah. Maka sebab itu kita susah, kita doa macam-macam, Allah tak bagi lagi sebab Allah nak kita terus usaha dan terus meminta, jangan putus asa. So jangan risaulah, insya-Allah. Kalau Allah tak makbulkan sekarang, Allah akan makbulkan nanti, sama ada ketika nak meninggal dunia ataupun nanti di akhirat. Allah lebih tahu. Yang penting teruskan berdoa sebab Allah takkan mungkiri janji. Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Tuhan kamu iaitu Allah, mintalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. So Allah sebut macam ni, Allah offer suruh kita minta banyak-banyak, Allah pasti akan kabul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sesekali tak akan mungkiri janji. Cuma cara Allah nak makbulkan berbeza dengan cara yang kita faham. Yang kita takkan mampu faham, Allah lebih tahu. So jangan pertikai kerana apa Allah tak makbulkan doa. Tapi cuba fikirkan sekejap berapa banyak benda yang kita tak pernah doa tapi Allah bagi selama ni. Okey? Maka dengan itu menjadikan kita orang yang bersyukur. Itu sahaja untuk hari ini dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. So jumpa lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan juga share rancangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.